أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, itu yang pertamanya Jali selaku pengurusi pada malam ni, jawatan kuasa iaitu Timbalan Pengurusi Datuk Adok Haji Hassan, Timbalan Pengurusi Masjid Kelembang Besar, beserta jawatan kuasa, imam, tuan-tuan, perempuan, bapa-bapa, ibu-ibu, saudara-saudari yang saya kasihi. Namanya Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita masih lagi diberi peluang untuk kita bersama-sama mengerjakan sembahyang berjemaah dan juga melakukan aktiviti di masjid dalam tempoh PKPB ni di negeri kita. Jadi mudah-mudahan seperti mana kata Tuan Jeli itu, kita menjagalah SOP yang telah pun dikeluarkan oleh ulul amri kita, dan mudahan kita dapat memutuskan rantaian COVID ni yang saya kira kita masih lagi dalam berjuang untuk kita bersama-sama mohon perlindungan daripada Allah SWT. Jadi saya sebenarnya tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingat kot, saya ingat saya pernah berceramah di Masjid Kelembang 28 tahun yang lepas. Masa tu saya masih muda lagi. Masa tu saya belum bernikah. Kalau tak silap umur saya masa tu 24 tahun. Ada program Tazkirah Civic Ramadan, saya ingat. 28 tahun yang lepas. Kalau ingatlah, kalau ingat. Jadi Alhamdulillah pada malam ni saya diundang untuk sekali lagi ke masjid tuan-tuan ni. Sebenarnya jawatan kuasa selalu juga mengajak saya berceramah, mengajar khusus dalam pengurusan harta pusaka. Tapi disebabkan saya kesuntukan masa, walaupun dah bersara daripada Peribadatan Awam, jadi program kuliah-kuliah tu penuh lah. Jadi sebenarnya tuan-tuan, malam ni saya ada kuliah. Sebenarnya malam ni saya mengajar di kampung saya sendiri, di kampung Bukit Pulau. Bukit tak ada, pulau pun tak ada. Tapi memandangkan jemputan khas daripada jawatan kuasa, saya tangguhkanlah kuliah tu. Saya sebenarnya tak pernah tangguh untuk kuliah, jarang tangguh, terutama di kampung sendirilah. Tapi memandangkan rayuan, pujukan daripada jawatan kuasa, saya mengalah jugalah. Datanglah ke sini. Dan tak sangkalah malam ni ada juga jumpa Cikgu Haji Khamis yang merakam pada malam ni. Jadi tuan-tuan, perempuan, bapa-bapa yang saya kasihi, kita masih lagi meraihkan sambutan Maulidi Rasul. Dan saya kira di mana-mana masjid, di surau-surau, bahkan di pejabat-pejabat kerajaan, di setengah-setengah tempat masih lagi berselawat, memuji kepada Nabi kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan masih lagi di setengah tempat mengadakan ceramah-ceramah sambutan Maulidi Rasul. Jadi pada saya lah tuan-tuan, apa cara pun bentuk yang kita menzahirkan atau kita nak menterjemahkan rasa sayang kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah menandakan betapa kita ni sayang, kasih, cinta kepada Nabi kita. Saya teringat satu cerita. Ada satu orang lelaki Arab Badui. Arab Badui. Orang Arab Badui ni tuan-tuan, kalau kita pergi ke Mekah, dan sesiapa yang pernah pergi ke Bukit Taif,
Saya adalah beberapa kali bawa jemaah naik ke Bukit Taif di Mekah, tuan-tuan. Jadi kadang-kadang saya juga sukalah jumpa Arab-Arab Badui kan, Arab-Arab Badui yang apa, bawa unta tu. Kadang saja borak-borak dengan dia orang. Bahasa dia pun saya tak faham. Dia Arab pendalaman, kampung Arab Badui. Orang Arab Badui ni, tuan-tuan, kalau kita rajin baca sejarah ataupun sirah Nabi, apa tu, komunikasi Nabi dengan Arab Badui. Arab Badui ni dia orang kampung, orang pendalaman. Dia tak ada adab, tak ada adab, adab dia kurang lah. Ilmu pun tak tinggi. Tapi Nabi dengan Arab Badui, Nabi layan. Kalau mereka soalan yang pelik-pelik, maka Nabi layan. Cumanya kalau orang Arab yang duduk di kota-kota, di bandar, maka kalau ditanya Nabi soalan yang pelik-pelik, maka Nabi tak layan. Berbeza dengan Arab Badui. Jadi Arab Badui ni dia disebut dalam hadis Rasulullah, anna rajulan min ahlil badiyah, Arab Badui. Atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, dia datang jumpa Rasulullah. Makanya dia tanya Nabi, tuan-tuan, satu soalan yang saya kira kalau orang tanya pada saya pun saya tak layan. Ya, Nabi sendiri kalau orang tanya soalan yang jenis soalan-soalan yang pelik-pelik, maka Nabi tak layan. Tapi Arab Badui ni Nabi layan. Dia kata, ya Rasulullah, mata sa'a qa'imah, bilakah akan berlaku ni hari kiamat? Ya, bilakah akan berlaku ni hari kiamat? Nabi sebenarnya kalau yang tanya soalan tu orang daripada apa tu, duduk di kota bandar, maka Nabi tak layan, tuan-tuan. Tapi Arab Badui Nabi layan. Nabi kata, wailaka wa ma'adatta. Nabi kata, apakah persiapan kamu untuk kamu nak tunggu datangnya hari kiamat? Dia kata, ma'adatu, aku ni tak ada persiapan ya Rasulullah, illa, dia kata, melainkan aku ni anni uhibbullah wa rasulah, aku sayangkan kepada Rasulullah dan kepada, aku sayang Allah dan aku sayang Rasul. Dia kata, aku tak ada persiapan ya Rasulullah. Nak menunggu kiamat, aku tak banyak persiapan, amalan tak banyak. Tapi sesungguhnya, kata Badui itu, aku sayang Allah, aku sayang Rasul. Maka Nabi katakan kepada Badui ini, tuan-tuan, innaka ma'a man abbabta, nanti kamu akan bersama-sama dengan orang yang kamu sayang. Ya, maknanya hadis ni yang saya bawa, tuan-tuan, saya nak tunjukkan bahawasanya menzahirkan cinta, sayang kepada baginda Rasulullah, itu antara penyebab yang boleh menyebabkan kita layak untuk masuk dalam syurga Allah SWT. Subhanallah, tuan-tuan. Kita baca kisah-kisah Nabi kan. Nabi ni, tuan-tuan, orang gelar macam-macam gelaran. Nabi digelar dengan panggilan yang saya rasa memang panggilan yang tidak akan digelarlah kepada Nabi-Nabi yang lain. Bukan kita nak merendahkan martabat maqam Nabi yang lain, tapi kita nak tunjukkan bahawa Nabi kita ni, baginda Rasulullah, dia digelar dengan macam-macam panggilan yang hebat. Antaranya, dan tuan-tuan saya ingat semua tahu kot, antaranya Nabi digelar Muhammad Habibullah. Muhammad itu dikatakan kekasih Allah. Kalau Nabi Ibrahim itu digelar, Nabi Musa digelar Musa Kalamullah, dia boleh berkata-kata dengan Allah. Jikalau Nabi Ibrahim digelar Ibrahim Khalilullah, Ibrahim tu teman Allah. Tapi Nabi Muhammad, tuan-tuan, digelar Muhammad Habibullah, dia adalah kekasih Allah. Kekasih ni, tuan-tuan, ya, kita ni kalau ada kekasih, kekasih ni biasa gambar kekasih letak kat mana? Kita ada kekasih kan, orang yang paling kita sayang, gambar kekasih kita ni kita letak kat mana? Kalau ada gambar kita, sebelah gambar siapa? Gambar kekasih kita. Kata budak muda sekarang, gambar Pak Ur, ada gambar Mak Ur ni. Ada gambar Mak Ur, ada gambar Pak Ur ni. Dan saya ingat tak mungkin kita letak gambar kita sebelah gambar nenek kita. Nampak? Tapi Nabi ni, tuan-tuan, kita baca kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nama Allah tu di sebelah nama Muhammad. Namanya baginda Rasulullah, nama Muhammad. Jadi pernah satu masa Nabi Adam AS, bapa manusia, bapa datuk kita lah, Nabi Adam ni, tuan-tuan, bila dia buat satu kesalahan, kesilapan. Apa silap Nabi Adam, tuan-tuan?
Kita tak boleh kata Nabi buat dosa. Pasal Nabi ni maksum. Rasul dan Nabi kita tak boleh kata dia berdosa. Dia Allah Ta'ala piara dia maksum. Cumanya Nabi, Rasul, manusia biasa. Dia tersilap. Baik, apa silap Nabi Adam, tuan-tuan? Kesilapan Nabi Adam iaitulah dia termakan buah yang dilarang dalam syurga. Allah Ta'ala sebut, wala taqraba hazihi syajara. Kau jangan dekat ni pokok. Ni pokok jangan dekat. Lain tak apa, tapi ni satu jangan. Tapi dah nama manusia, kita manusia, tuan-tuan, akhirnya termakan juga. Kerana satu kesilapan, termakan buah yang dilarang dalam syurga, maka Nabi Adam dihantar ke dunia. Punyalah dia menangis, tuan-tuan, dia bertaubat, minta ampun kepada Allah. Hanya satu kesilapan Nabi Adam, hanya termakan buah yang dilarang dalam syurga. Ada setengah ulama kata, tuan-tuan, Nabi Adam punya bertaubat, dia menyesal, menangis bersungguh-sungguh, tuan-tuan, sehingga kan air mata yang tumpah tu, kalau ditimbangkan dengan air mata taubat Nabi Adam AS dengan air mata seluruh manusia, Masya Allah, dia kata lebih banyak lagi air mata yang ditumpahkan oleh Nabi Adam kerana dia bertaubat, menyesal di atas kesilapan dia, ya, makan buah yang dilarang dalam syurga. Saya nak ringkas cerita ni, tuan-tuan. Disebut dalam kitab lah, ya. Antaranya dalam kitab yang disebut seperti mana kata Syekhul Muhaddisin Maulana Zakaria rahimahullah. Dia kata Nabi Adam ni, tuan-tuan, bila dia bertaubat, satu hari itu dia pernah, ya, mendadah tangan. Dia terpandang satu tulisan kalimah di arash. Tertulis kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam kata, ya Allah, ampunkan aku, ya Allah, dengan kemuliaan Muhammad ni. Muhammad ni baginda Rasulullah, tuan-tuan. Makanya Allah Ta'ala tanyalah lebih kurang dialog dia, macam mana boleh tahu nama Muhammad ni? Ya Allah, kata Nabi Adam, aku terpandang di arasmu tertulis kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka aku kira, kata Nabi Adam, inilah manusia yang paling mulia. Baginda Rasulullah SAW, tuan-tuan, dia digelar Muhammad Habibullah. Orang gelarkan Nabi, iaitu Nabi ni Sayyidul Mursalin, penghulu bagi segala Rasul. Nabi digelar apa, tuan-tuan? Imam Mu'ambiya, imam bagi segala para Nabi. Nabi kata, ana Nabiyur Rahmah, aku Nabi yang akan bawa rahmat. Itu sebab kalau kita baca ayat Quran, tuan-tuan, kita akan jumpa ayat Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wahai Muhammad, kamu tidak akan diutuskan, kamu tidak diutuskan, kata Allah, illa, melainkan rahmatan lil alamin, untuk bawa rahmat seluruh alam. Subhanallah, tuan-tuan. Nabi dia punya kemuliaan maqam Nabi, tuan-tuan. Kita sampai ke apa, tuan? Mam? Ceramah ni sampai ke apa? Pukul 9. Ni sekarang pukul 7.42. Boleh sikit lagi. Ni belum start, belum mukadimah. Tapi kita sebab dalam PKPB kan, makanya kita tak mau panjang-panjang lah, ya. Pasal dia setengah-setengah tempat. Dululah masa kita tak ada dalam SOP ni, ada setengah tempat ada ceramah, ada makan, ya. Ada setengah tempat ada makan tapi tak ada ceramah. Makan kerja ni, ya. Tapi biasa lazim kita di Melaka ni ada ceramah, ada makan, ya. Ada setengah tempat, tuan-tuan, mereka dekat masjid tu ceramah pun tak ada, makan pun tak ada. Tapi Masjid Kelebang ni ceramah ada, makan ada tak? InsyaAllah, alhamdulillah, lapar dah ada. Ya. Saja, tuan-tuan. Jadi saya nak beritahu, dia bukan sebab makan lah kan, tapi datang ceramah ni yang paling penting kita. Saya kalau ceramah mana-mana lah, tuan-tuan, bahkan kalau saya buat program di rumah saya sendiri, tuan-tuan, bersama anak-anak saya, ya, kalau saya baca hadis dengan satu amalan yang saya galakkan, tuan-tuan, malam-malam sebelum tidur bersama keluarga kita, baca hadis Rasulullah, baca hadis Nabi, kisah Nabi kan, perjuangan Nabi, sifat Nabi, kemuliaan Nabi kepada anak-anak kita, biar dikenal tu Rasulullah tu siapa Rasulullah. Hari ini anak-anak kita, tuan-tuan, dia tak kenal Nabi punya perjuangan,
Bahkan kalau kita tanya nama-nama sahabat Nabi pun dia tak kenal, ya. Kalau sebut nama-nama artis dia kenal. Saya pernah ceramah kat budak sekolah, Mam. Siapakah artis yang paling popular di Malaysia? Dia sebut satu-satu. Antara dia sebut siapa? Oh, Datuk Seri Siti Nurhaliza, Mira Pilza, Nilofa. Semua dia tahu tu. Tapi sebut siapakah sahabat Nabi, 10 sahabat Nabi yang Nabi jamin syurga? Tak ingatlah Ustaz. Hari ni tuan-tuan, anak-anak kita tak kenal. Dia tak kenal perjuangan Nabi, siapa sahabat Nabi, tuan-tuan, ya. Sebab tu saya secara peribadi, tuan-tuan, bila kita bercakap tentang Nabi ni, baginda Rasulullah, kita biasa dengar Nabi punya sifat, tuan-tuan, kemuliaan Nabi, maqam Nabi. Nabi ni kalau berjalan, makanya awan akan payung tubuh Rasulullah. Kalau Nabi berjalan, tuan-tuan, makanya batu akan bertasbih, subhanallah, subhanallah, kan. Kalau Nabi berjalan, pokok akan mengungkapkan salam kepada baginda Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tuan-tuan, kita pergi Masjid Nabawi, kan, hanya kita ziarah makam Rasulullah. Untuk Nabi seorang saja, kita bersalam kat Nabi, kita baca apa? Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kenapa kita tak baca Assalamualaikum ya Rasulullah? Betul tak? Kalau kita belajar bahasa Arab, damir ka tu untuk seorang lah, kan. Tapi kita, kalau saya salam kepada imam atau imam kita, apa saya baca? Mam Assalamualaikum. Kenapa saya tak kata Mam Assalamualaikum? Ya? Kenapa saya tak kata pada Ajali Assalamualaikum? Kenapa saya kata Assalamualaikum? Makanya ulama kata Nabi ni, dia punya kemuliaan, tuan-tuan, orang tahu di mana kubur Rasulullah. Kita pergi dekat Nabawi Madinah, tuan-tuan, oh ni kubur Rasulullah. Kita sampai Nabawi, kan, tuan-tuan, sesiapa yang pernah pergi Madinah, kita rasa, tuan-tuan, saya yang biasa buat jemaah, saya biasa dengan tabung haji bawa jemaah, tuan-tuan, antara orang kata kemanisan, tuan-tuan, kemanisan kita bila kita pergi Masjid Nabawi, tuan-tuan, apa yang kita mulakan? Masuk di Nabawi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Betul tak? Assalamualaikum ya Rasulullah. Kerana ulama kata, kenapa kita berlafaz demikian? Kerana untuk Nabi seorang saja orang tahu di mana lokasi kubur Rasulullah. Masuk di Madinah, masuk dekat Masjid Nabawi, ini kubur Rasulullah. Tapi kata para ulama, kubur-kubur Nabi yang lain, orang tahu tapi tak berapa tepat. Ya, ini mungkin kubur Nabi Ayub. Ini mungkin kubur Nabi Zakaria. Ini mungkin kubur Nabi siapa? Ini Nabi Nuh alaihissalam. Andaian yang mungkin betul atau mungkin tak tepat. Tapi untuk Nabi seorang sahaja, tuan-tuan, orang tahu di mana lokasi kubur Rasulullah. Sebab tu bila kita ziarah Madinah, tuan-tuan, masuk Masjid Nabawi, kita kata Assalamualaikum ya Rasulullah. Tapi sekarang Hindu, Mam, ya. Saya rasa, ya Allah, bila dapat pergi Madinah balik, tuan-tuan? Bila agaknya? Saya boleh kata alhamdulillah, syukur, saban tahun memang saya selalu buat jemaah. Boleh kata kerap saya akan buat jemaah pergi ke Madinah. Walaupun dah kerap, tuan-tuan, tapi kerinduan kita, kecintaan kita, kan, ingatan kita kepada baginda Rasulullah, kita tak akan pudar, masya-Allah. Sayang kita kepada baginda Rasulullah. Ya, Nabi ni saya kata kalau dia berjalan, tuan-tuan, pokok akan bagi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Pokok bagi salam. Agak-agak, tuan-tuan, lah, kalau balik kuliah ni, Mam, balik ceramah malam ni, lalu kat Pantai Kelebang, kan, pokok bagi salam, Assalamualaikum, ya. Pokok bagi salam, tuan-tuan. Agak kita trauma 3 minggu tak makan tu. Pasal kita ni tak macam makam, kita tak macam makam Rasulullah, tuan-tuan. Rasulullah ni, masya-Allah, tuan-tuan, Nabi ni apa yang orang tak sanjung Rasulullah, ya. Tubuh badan Nabi, tuan-tuan, tutur kata Nabi, ya. Apa yang Nabi buat, semua sahabat buat. Ada satu cerita, tuan-tuan, ini disebut dalam Hayatus Sahabah lah. Nabi ni, ya, dia berjalan, tuan-tuan, jalan, maka Nabi nampak satu pokok dahan yang dahan dia melempai. Bila Nabi nampak pokok tu dahan dia melempai, maka ni Nabi tunduk pandangan. Ya, Nabi tunduk, sahabat kebetulan ada di belakang, maka mereka ni bila tengok Nabi tunduk pandangan, mereka pun tunduk juga kerana ada dahan melempai.
Tapi lama dah Nabi dah wafat, tuan-tuan. Sahabat yang pernah berjalan bersama Nabi di tempat yang sama, tapi pokok tu dahan dah tak ada lagi, orang dah tebang dah. Lalu sahabat Nabi yang bersama Rasulullah, tuan-tuan, yang tundukkan pandangan, bila Nabi tunduk, dia pun tunduk juga. Ya, orang kata, apa hal lawan ni? Kenapa nak tunduk? Dahan pokok tak lagi dah. Betul, dia kata. Memang dahan tak lagi dah. Tapi aku pernah lihat, aku pernah nampak Nabi buat, Nabi tundukkan pandangan. Kami juga tundukkan pandangan. Makanya apa yang Nabi buat, tuan-tuan, walaupun nampak benda tu macam tak rasional kan, pokok dah tak ada, dahan dah tak ada, tapi sahabat buat kerana kasih sayang, kecintaannya kepada baginda Rasulullah. Subhanallah. Dan Nabi Nabi SAW, tuan-tuan, kalau ada satu sahabat, dia nak makan buah semangka. Buah semangka apa? Buah temikai. Jadi dia nak makan buah semangka ni, dia terlupa macam mana cara Nabi potong buah temikai ni. Dia kata Nabi potong buah temikai ni atas dulu ke, kanan ke, kiri ke. Kalau kita nak makan buah temikai, potong je lah kan, apa payah sangat. Tapi sahabat Nabi faham. Dia kata kalau dia makan buah semangka ni tak ikut cara Nabi, apa yang Nabi tunjukkan, maka dia kata makan tu tak ada keberkatan. Ini sahabat Rasulullah, tuan-tuan. Ya, apa yang Nabi lakukan, apa yang Nabi buat, maka itulah mereka buat. Subhanallah. Jadi saya nak beritahu betapa sahabat Nabi sayangkan Rasulullah, cinta Nabi. Ya, mereka hidup zaman Nabi, tuan-tuan. Mereka duduk dengan Nabi, jumpa Nabi, dapat tengok wajah Nabi, dapat dengar pertuturan kata-kata Rasulullah. Tapi kita umat Nabi yang akhir zaman, kita tak pernah jumpa Rasulullah, kita tak pernah tengok Nabi, tuan-tuan. Betul tak? Tapi kecintaan kita, sayang kita, selalu kita berselawat. Saya nak quote jugalah tentang antara rangkap-rangkap selawat. Kita ada selawat mana ni, Imam? Ada selawat? Ya, kalau ada lah, kalau tak ada pun tak apalah, tuan-tuan, untuk jimat masa. Pasal saya kalau berceramah, kalau pegang mikrofon, kurang-kurang 2-3 jam. Kan? Boleh, tuan-tuan, sekejap berhenti pukul 12 malam boleh. Kita ceramah sekejap, isyak, masuk kita azan, lepas tu sambung balik, lepas tu makan kejap, sambung semula. Boleh tak, tuan-tuan? Boleh gitu, sanggup? Saya tak sanggup, tuan-tuan. Saya pun lapar juga ni kan. Saja je. Jadi, tuan-tuan, antara pujian-pujian kita, ya, kita memuji baginda Rasulullah SAW, antaranya lah yang mungkin tuan-tuan pun dah biasa kan. Kalau saya silap, tuan-tuan betul kan lah. Antara rangkap-rangkap selawat yang kita sebut apa dia? Asyrakal badru alaina. Asyrakal badru alaina, maknanya lebih kurang lah, telah terbit. Asyrakal al-badru tu mana bulan purnama. Telah terbit bulan purnama ke atas kami. Nabi ni diibaratkan macam bulan purnama, badru. Asyrakal badru alaina fahtafat minhul buduri ke buduru? Buduru kan. Bila Nabi dikata telah terbit bulan purnama, maka hapuslah, hilanglah, ya, purnama-purnama yang lain. Maknanya, tuan-tuan, datang Rasulullah, hilanglah, ya. Maknanya yang lain-lain tu bukan kita menafikan, tidak, Rasulullah tak. Tapi Nabi ni adalah kekasih Allah. Antaranya kita puji Rasulullah, anta syamsun, apa lagi? Anta badurun, anta nurun fauka nur. Ya Muhammad, ya Rasulullah, kau ni bagaikan matahari. Anta syamsun, bagaikan matahari. Anta badrun, engkau bagaikan bulan purnama. Anta nurun fauka nur, engkau cahaya di atas cahaya. Anta eksiru wawali, engkau bagaikan kain emas yang berharga. Anta misbahu sudur, kau bagaikan pelita ya Rasulullah. Orang selawat, puji Nabi, tuan-tuan. Macam-macam orang sayang Rasulullah, tuan-tuan. Ya. Jadi, tuan-tuan, bila kita cerita tentang Rasulullah, tuan-tuan, saya teringat, ya, saya ni memang bila bawa jemaah kan pergi ke Taif. Sampai ke Taif, tuan-tuan, ya. Saya kalau buat jemaah biasa, saya akan ceritalah sejarah Taif kan. Taif ni sejarah apa yang Nabi buat, Nabi berdakwah, tuan-tuan. Hari ni kita pergi Taif, kita pergi ziarah kan. Tapi Nabi pergi Taif untuk apa? Untuk berdakwah.
Bila sampai dekat Bukit Taif tuan-tuan, ya, orang Taif ni kan tak suka Rasulullah kan. Dia hantar budak-budak muda, dia baling Nabi, lontar Nabi dengan batu. Dan Nabi dikatakan dalam hadis sahabat, Nabi pernah dipukul dalam kebun tamar. Darah Nabi gugur, gugur. Ya, dan Nabi tuan-tuan dia tahu kalau darah dia gugur kena di bumi, ya, darah Nabi ni orang bincang. Apakah orang ada satu sahabat Nabi namanya Abdullah bin Zubair. Disebut dalam hadis sahabat Abdullah bin Zubair. Dia pernah sekali datang jumpa Rasulullah. Ketika itu Nabi sedang berbekam. Nabi tengah berbekam. Maka Nabi kata kepada Abdullah bin Zubair, ambil darahku ni dan sembunyikan agar orang tak tahu. Nabi kata, ambil darahku ni, sembunyikan agar orang tak tahu. Pasal tuan-tuan, Nabi kalau ambil air semayang, air yang jatuh lebihan, apa nama dia, air kita ambil uduk kan, air yang jatuh lebih berbaki apa tu? Air mustakmal kan? Air itu telah digunakan. Sahabat Nabi kalau nampak air gugur daripada tubuh Rasulullah, maka mereka ambil, akan sapu kat badan mereka. Ya, Nabi dalam perang tuan-tuan, pernah sekali Nabi kan kena ni kan, cedera, darah Nabi mengalir. Ada sahabat yang jilat darah Rasulullah. Sebab tu ulama bincang, boleh tak kita minum darah Rasulullah? Abdullah bin Zubair tuan-tuan, bila Nabi kata ambil darah ni, sembunyikan, jangan maknanya jangan sampai orang tahulah kan. Sebab kalau orang tahu, dah mungkin orang minum darah Rasulullah. Bila Abdullah bin Zubair balik jumpa Nabi, Nabi kata, dah buang, aku dah sembunyi ya Rasul daripada orang tak tahu. Nabi kata, apakah kau telah minum? Ya, aku minum ya Rasulullah. Dan Nabi tak marah. Maka kata para ulama, menunjukkan bila Nabi tak marah tu maknanya tidak salah sahabat Nabi minum darah Rasulullah. Ya, sayang orang kat Nabi tuan-tuan. Jadi kan bila Nabi berdakwah dekat Bukit Taif, orang baling Nabi dengan batu, darah mengalir tuan-tuan. Dikatakan Nabi telah kutip darah dia, Nabi kaup darah, maka Nabi masuk dalam kasut dia, darah tu kering macam coklat. Pasal Nabi tahu, kalau satu titik darah dia gugur kat bumi Taif, Allah kiamatkan dunia ni. Malaikat tuan-tuan, malaikat sayang Nabi, kesian kat Rasulullah. Ya Muhammad, ya, kau nak tak kami ni, kata para malaikat, kami hempit mereka. Bukit-bukit di Taif kan, kami hancurkan mereka. Nabi jangan. Ya, Nabi tak nak tuan-tuan. Sayang Nabi kepada umatnya. Walaupun Nabi dibaling batu, darah Nabi gugur tuan-tuan, subhanallah. Tapi Nabi keluar pada Taif, apa Nabi doa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaum aku ya Allah, sebab mereka tak faham. Nabi doa tuan-tuan, Allahumma hdi qaumi, ya Allah berikan hidayah pada kaum aku, fa innahum la ya'lamun, sebab mereka tak faham. Dan hari ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi ke Bukit Taif kan, semua sayur-sayur yang datang dekat Mekah Madinah yang kita makan kan, masa musim haji umrah tu, yang buah tomato, anggur, apa lagi, buah delima, ya, datang mana tuan-tuan? Daripada Bukit Taif. Sekarang Taif subur, ya, tempat yang Nabi pernah dicerca, dibali dengan batu, Nabi dikutuk tuan-tuan, ya, sampai malaikat pun tak sanggup tengok, kesian kat Rasulullah. Tapi Nabi sayang kepada umatnya, Nabi doa kepada Allah. Hari ini tuan-tuan, orang Taif tuan-tuan, kalau kita pergi, ya, dia sambut kita, walaupun Badui kan. Dan jadi satu tempat pelancongan kata Arab. Kita pergi Mekah, sekarang Saudi tuan-tuan buka, boleh ziarah pergi Taif untuk lihat di Taif tuan-tuan. Jadi kan, saya bila kita cerita Rasulullah ni tuan-tuan, Nabi ni subhanallah, ya, dia punya kemuliaan tuan-tuan. Pernah satu masa, saya ni ganyan cerita, boleh cerita lagi? Boleh saya cerita lagi? Pernah satu masa tuan-tuan, orang mengadu Nabi unta degil. Unta dah degil tau. Ya Rasulullah, untaku degil ya Rasulullah. Tak mau dengar cakap lagi dah. Dulu dia pikul barang aku, dengar cakap kan. Sekarang tak, degil dah. Unta tuan-tuan, binatang, tak ada akal kan. Jadi bila Nabi ziarah, lebih kuranglah cerita Nabi kata, mana unta tu? Ada kat ujung ladang ya Rasulullah. Maka Nabi pergi tuan-tuan, Nabi pergi jumpa unta tu. Bila Nabi sampai dekat unta tuan-tuan, memang ada unta tersebut tuan-tuan. Dia nampak liar. Liar ke liar? Orang Kelantan kata liar. Saya Bukit Pulau panggil liar kan. Unta tu dah liar dah kan. Jadi bila Nabi sampai tuan-tuan, Masya Allah,
unta tu macam bila nampak Nabi kan, terus dia macam tabik kat Rasulullah. Terus dia duduk, dia berteluku, macam seolah macam dia apa? Macam hormat kat Nabi kan. Maka Nabi ambil tapak tangan Nabi yang mulia, tuan-tuan, Nabi gaul kat ubun ni. Kan, sapu, tuan-tuan. Ya, sapu kat ubun ni. Nabi tu kan. Jadi cerita ni, tuan-tuan, orang dululah dia ajar. Saya ingat tu, saya masa budak-budak dulu, orang kata kalau nakkan bini kita sayang kita, mam, apa nak buat? Oh, dia kata baca ayat. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Bila sebut yuhib tu, siup sikit. Kat mana tau? Dekat ubun kepala bini kita tu. Nanti dia sayang pada kita. Ataupun kalau isteri, kalau suami degil, dia kata sama juga, tiup ayat tu. Bila sebut qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbib. Bila sebut yuhbib tu, kita kadang-kadang baca ayat tapi tak tahu makna, tuan-tuan. Ayat tu apa maknanya? Allah berfirman, qul, wahai Muhammad, katakanlah kepada umat kamu, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu nak disayang oleh Allah, ataupun kalau kamu nak dikasihi oleh Allah, fattabi'uni, maka ikut aku. Ni tu ikut siapa, tuan-tuan? Kata ahli tafsir, ikut kepada siapa? Ikut Rasulullah. Kalau kamu nak disayang, dikasihi Allah, ikut Rasulullah. Fattabi'uni yuhibbukumullah, maka Allah akan sayang pada kita, Allah kasih pada kita. Syarat, tuan-tuan, kata ulama, kalau kita nakkan Allah ni kasih pada kita, maka sayang kita pada siapa? Ikut Rasulullah. Unta ikut Nabi, tuan-tuan. Ya. Jadi orang Melayu kita, jadi ceritalah benda ni, maka dia pun kata, kalau nakkan bini sayang kita, suami sayang kita, cuk kat ubun dia. Tapi dia kata kena tu bomo. Ya. Baca ayat tersebut, tuan-tuan. Tiup pembelahan. Tapi syarat mesti suami dah tidur. Kalau tak tidur tak jadi imam. Ya. Kan dia tiup, apa tiup-tiup ni? Kan. Cuba buat malam ni, tuan-tuan, ya. Malam ni kau sejuk kan? Nampak suami dah tidur, orang perempuan belakang, ada perempuan belakang tiup. Kan? Ya. Kalau kita nakkan suami sayang pada kita. Tapi yang sebenar-benarnya, cerita yang saya bawa tadi, tuan-tuan, unta tu soalannya macam dia taat pada Nabi, binatang, tuan-tuan. Makanya kata perawi, lepas Nabi dah sapukan kepala kan, Nabi dah tiup, tuan-tuan, akhirnya unta pun balik menonong pada tuannya. Sejak tu terus dia jadi unta yang taat balik pada tuannya. Subhanallah. Kalau binatang taat kat Nabi, tuan-tuan. Kalau unta dengar cakap Nabi, kita manusia, kalau kita tak taat perintah Nabi, lebih teruk daripada unta tau. Kalau unta tahu, malu kita. Ya. Tuan-tuan, unta, Masya Allah. Tapi satu yang saya pelik, tuan-tuan, kalau saya buat jemaah sampai dekat ladang Hudaybiyah, jemaah saya antara satu yang dia tak lepas peluang, tuan-tuan, beli. Tuan-tuan kalau rajin pergi Hudaybiyah kan, ada berjual susu unta. Lepas tu ada apa lagi jual? Ada jual air kencing unta. Orang kita pergi Hudaybiyah, kalau pergi umrah tu beli kencing unta tu. Saya kata, Ji, pasal apa Haji beli kencing unta tu? Oh, sunnah. Nabi suruh minum. Iya ke, saya kata? Adakah dalil hadis yang Nabi suruh kita minum kencing unta? Punya banyak benda yang nak minum, kencing unta Haji minum. Unta tengok, unta pun confused. Kan? Unta kata apa, tuan-tuan? Kita pun tak minum kencing dia. Kencing kita pula dia minum. Unta pun pelik. Minum kencing unta. Kalau minum susu unta, tak apa, tuan-tuan. Ini kencing unta diminum. Cumanya, kalau kita semak-semak cerita hadis Rasulullah, memang ada, tuan-tuan. Ada satu cerita, kes. Satu orang laki-laki yang dia datang ke Madinah, dia tak tahan cuaca panas di Madinah tu. Panas kan, kadang sejuk, dia tak tahan. Dia ngidap sakit perut. Jumpa Nabi. Maka Nabi kata, minum susu unta dan campurkan sedikit kencing tu. Kata ahli hadis, tuan-tuan, cerita tu untuk kes dia seorang saja. Untuk dia sahaja. Yang kita tak sama-sama sal, pergi minum kencing unta, bahal. Itu unta confused. Unta tengok, dia kata, kita pun tak minum kencing dia. Kencing kita pula dia minum, tuan-tuan.
Pelik untuk. Itu sebab tuan-tuan, dalam kita nak menzahirkan terjemahkan Rasulullah, ya, ada benda yang kita boleh buat, ada benda yang kita tak boleh buat tuan-tuan. Bukan semua sunnah Nabi tu kita boleh buat. Ada benda-benda yang Nabi amalkan kita tak boleh buat. Apa contoh tuan-tuan? Contohnya Nabi menikah berapa orang? Nabi nikah berapa isteri Rasulullah? Berapa tuan-tuan? 9, 11. Berapa isteri Rasulullah? Untuk Nabi seorang saja kan, dia boleh nikah lebih pada 4. Kita tak boleh. Tak siapa satu orang yang ajaran mana. Oh, dia kata dia baca Al-Quran, fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Ya, Allah sebut, dia kata nikahlah kamu dengan perempuan-perempuan yang baik bagi kamu. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna. Apa masna? 2. Wa sulasa 3. Wa ruba 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, kata Allah. Kalau kamu takut tidak dapat berlaku adil, nikah seorang je lah. Dia lah salah tafsir. Oh, dia kata Tuhan Allah kata 2, 3, 4. 2 tambah 3 4. 4 tambah 3 Sekejap, mula 2 kan? 2 tambah 3 5. 5 tambah 4 9. 9 tambah 1 tu yang dia nikah 10 bini tu. Itu sesat tuan-tuan. Ya. Tapi itu saya masa saya berkhidmat dululah kan. Cerita sikit masa berkhidmat. Saya lama kerja kat mahkamah tuan-tuan. Tadi pengurusi Haji Ali salah sebut. Saya sebenarnya bukan kerja maim. Silap tu. Ya. Mana rakam kan. Saya bukan pekerja maim. Saya adalah dulu sebelum usaha tuan-tuan, saya dulu bekerja di Mahkamah Tinggi Syariah Melaka selama hampir dekat 13 tahun. Lama tu. Lepas tu saya tukar ke Jaim, bahagian pendakwaan selama 12 tahun. Lepas tu saya bertukar, jabatanlah saya jabatan pendakwaan syariah, bukan pendakwah. Jabatan pendakwaan syariah Negeri Melaka, tempat tuduh kes jenayah syariah. Itulah kerja saya tuan-tuan sebelum saya bersara. Ya. Cumanya masa saya bekerja berkhidmat dulu di mahkamah, ada satu orang laki-laki tua datang jumpa dekat kaunter pejabat saya, jumpa staf saya lah tuan-tuan, nak minta borang. Cerita pasal nikah-nikah ramai ni, saya kata tadi, ada sunnah Nabi yang kita boleh buat, ada yang tak boleh. Tapi ada satu orang tua ni datang pakai t-shirt pagoda, pakaikan pelekat, ya, dia pakai tali pinggang hijau yang orang pergi Mekah kan, tali pinggang besar tu. Datang buat satu budak perempuan, ya. Saya sangkakan dia pergi pejabat tu nak minta permohonan perintah sijil faraid. Saya sangka gitu, rupanya silap. Rupanya dia nak minta borang lain. Ustaz, ada tak borang kembang sayap? Saya kata borang kembang sayap pejabat kita orang tak ada pakcik. Yang ada borang poligami. Borang tu lah dia kata. Tapi umur dia Masya Allah, umur dah tua, umur kat 80 lebih dah kan. Saya kata Pak Ji ada hati nak tambah lagi seorang kan. Bila bagi borang, dia pegang pen tangan menggigil, gigil tangan kan. Saya kata Pak Ji pegang pen tangan gigil, ada hati nak tambah lagi seorang. Pandai sampuk Ustaz, yang gigil cuma tangan, hati belum. Itulah kelebihan orang lelaki tuan-tuan. Saya minta maaf, orang lelaki yang saya kaji lah masa berkhidmat dulu tuan. Orang lelaki ni, dia tuan-tuan, akal dia lebih cerdik berbanding orang perempuan kan. Orang lelaki ni dia memang panjang akal. Akal dia panjang. Orang perempuan, akal dia singkat. Asal gaduh, ceraikan saya bang. Asal gaduh, cerai saya bang. Lelaki tak. Lelaki akal dia panjang. Dia fikirkan kalau cerai bini kang, banyak risiko, anak-anak, nafkah, macam mana kan. Tapi orang lelaki, dia memang akal panjang. Di samping tu banyak akal. Kena tahu ni. Orang lelaki memang panjang akal aja Ali, tapi di samping tu banyak akal. Sana dia kona, situ dia kona. Sana dia kona, situ dia kona. Siapa yang selalu kena tipu? Orang perempuan, Mameh. Orang perempuan kena tipu. Tapi tuan-tuan, kalau nak dapatkan pembila, nak nikah lagi seorang ni, jadi macam Abang Jamil. Abang Jamil tuan-tuan,
bila dia nak pergi nikah, kan pagi-pagi kan minta butang baju. Papa, mana butang baju saya, bah? Bah. Kata si Latifah, abang nak butang baju pagi-pagi apa hal? Abang nak pergi orang nikah. Siapa nikah? Jamil. Jamil siapa, Mam? Jamil tu dia lah. Tapi Latifah tak faham. Asyik main majung kerjanya kan. Ya? Jamil dah cakap terus terang yang nak nikah tu dia lah. Latifah tanya lagi, Jamil mana satu tu bang? Tu Jamil pejabat besar tu. Nampak? Makna dah terang lagi bersuluk. Latifah tak faham. Kekuatan Jamil disokonglah oleh bapa mentuanya, Ahmad Nisfu, tuan-tuan. Sebab tu bila Jamil berjaya nikah dengan Hasna, siapa dia cari dulu? Bapa mentua je. Alhamdulillah, semoga Allah piara menantuku, ya kan? Itulah satu-satu bapa mentua dunia akhirat. Takkan jumpa lagi, tuan-tuan. Itulah konan sahaja. Abang Jamil. Siapa tak kenal Abang Jamil, tuan-tuan? Aisyah ni nak berhenti ke nak azan? Macam mana? Saya biasa kalau ceramah azan dulu, terus sambung balik. Boleh teruskan? Tak mau azan? Tu dah masuk waktu tu. Nak azan, boleh azan? Azan lah, boleh. Azan kejap. Azan kejap, tuan-tuan. Tu sambung semula. Ya? Jangan ke mana-mana, ya? Lepas ni sambung semula. Jangan ke mana-mana. Okey. Kat tu.
Baik, kita sambung bahagian kedua ya. Yang tadi bahagian pertama. Ini bahagian kedua, tuan-tuan. Bahagian ketiga lepas makan, insya-Allah. Ya. Mana saya berhenti tadi? Lupa dah. Mana mam tadi saya berhenti? Kahwin. Maknanya apa, tuan-tuan? Kahwin ingat dulu tau. Bila saya kata kat mana saya berhenti, kahwin ingat dulu. Ya. Jadi tuan-tuan, sebab tu saya kan secara peribadilah tuan-tuan, kita ni sebagai orang yang orang kata apa, dah berumur kan, dah ujung-ujung usia ni tuan-tuan, tak kisahlah kalau orang tua yang datang jumpa saya nak nikah lagi seorang tu, dia sanggup, tak ada masalah, silakan, fadal kan. Cumanya dia tu saya tengok bagus tuan-tuan ya, dengan dia nampak dia tawadu, bawa bakal calon tu budak perempuan. Saya silap nyangkakan budak perempuan tu cucu je, rupa bakal calon je. Tengok umur je tuan, baru dalam lebih kurang dalam 40 tahun lebih kurang itu, 40 lebih kurang. Jadi dia 80 lebih. Saya tengok muka orang tua tu, tengok muka bakal calon je, muka tengok muka bakal calon, tengok muka orang tua tu tuan-tuan, sebiji macam obat batuk cak ibu dan anak. Lebih kurang macam itulah tuan-tuan. Tapi semangat nak kuat tu, nak hidup sunnah Nabi, nak nikah lagi tu bagus tu. Ya. Tuan-tuan kan. Ya, itulah kelebihan orang lelaki. Orang lelaki ni mam, dia makin tua, saham lagi laku. Tapi tak sama macam kaum ibu di belakang tu, minta maaf ya, orang perempuan dia makin berumur saham lagi jatuh. Ya, tak sama. Imam kita ni kalau kita apa mahu kot. Tu pun malu nak cakap tuan-tuan. Itulah orang lelaki punya kelebihan tuan-tuan. Baik, saya bukan nak cerita pasal poligami tuan-tuan. Saya datang malam ni ialah iaitu kita sebenarnya mam, bukan hanya menzahirkan cinta kat Nabi ni. Baguslah kan, kita selawat kan, kita puji Rasulullah, kita amalkan sunnah Nabi tuan-tuan, ikut cara, alhamdulillah tuan-tuan. Itu memang satu benda yang memang kita puji ya. Tapi tuan-tuan, bukan hanya sekedar kita puji Rasulullah, kita selawat Nabi, bahkan lebih besar lagi tuan-tuan. Sebab tu kan, ayat yang saya baca mula-mula tadi, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya Muhammad, kalau kamu apa tadi? In kuntum tuhibbunallah, kalau kamu nak Allah sayang kamu, fattabi'uni, ikut aku. Ikut siapa tuan-tuan? Ikut Rasulullah. Ikut Nabi ni tuan-tuan ya. Kita ikut cara Nabi kan, amalan Nabi, perbuatan Nabi, tingkah laku Nabi tuan-tuan. Dan kita mesti ingat, sayang kita pada Nabi, kita mesti tahu apa sifat Nabi. Ini adalah soalan UPKK tahun ni yang telah dibatalkan. Antaranya lah kot agaknya ya. Apakah sifat-sifat Nabi tuan-tuan? Ulang balik apa? Antara soalan-soalan inilah budak sekolah agama kan, sekolah agama kita Jaim tu ya, yang soalan UPKK yang dibatalkan tuan-tuan. Baik, apa sifat Nabi yang pertama? Yang tuan-tuan semua dah hafal dah, apa dia? Yang pertama siddiq, yang kedua amanah, yang ketiga fatanah, yang keempat tabligh. Betul tak? Siddiq, apa makna siddiq tuan-tuan? Nabi bersifat apa? Apa tu siddiq? Benar. Nabi bersifat benar. Ya. Amanah, apa tu amanah? Amanah apa tuan-tuan? Amanah tu ialah yang boleh dipercayai, jujur. Amanah tuan-tuan. Fatanah, bijaksana, cerdik, betul tak? Tabligh, menyampaikan. Itu sifat Nabi tuan-tuan. Sifat Nabi ni orang puji, orang lagukan dalam puji-pujian, buat nasyid tuan-tuan. Bukan hanya sekedar kita lagukan, tapi kita nak amalkan empat sifat Nabi itu ialah dalam kehidupan kita. Nabi seorang yang apa tadi? Yang benar. Nabi siddiq, benar pada percakapannya, benar pada tingkah lakunya ya. Jadi Nabi ni tuan-tuan, sehinggakan baginda Rasulullah
Masa Nabi belum lagi dihantar jadi Rasul berdakwah, tuan, apa orang puji Rasulullah? Muhammad Al-Amin, Muhammad orang yang benar. Ya, Muhammad, kalau ada apa jumpa Nabi, Nabi memang benar. Nabi tak pernah berdusta, Nabi tak pernah bohong. Nabi benar, tuan-tuan. Tapi ya, bila Nabi diutuskan jadi Rasul, ya, dihantar bagi Rasul untuk berdakwah, tuan-tuan, orang dah tukarkan Nabi. Apa dia? Orang dah tak panggil lagi, orang Quraisy, Arab Quraisy tak panggil lagi Muhammad Al-Amin. Apa dia? Apa dia? Muhammad Junun, gila, majnun, ahli sihir, penipu, pendusta, tuan-tuan. Saya kan bila teringat cerita-cerita Rasulullah di berdakwah, tuan-tuan, kan, siapa pak dara Rasulullah yang tuan-tuan ingat? Antara siapa pak dara Nabi yang kita ingat? Ini siapa? Satu ialah Al-Abbas, kedua Hamzah, ketiga Abu Lahab. Bukan Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Lahab pak dara Rasulullah, Abu Jahal tidak. Keempat Abu Talib. Nah, Al-Abbas masuk Islam walaupun lambat sikit. Hamzah terbunuh, kan, Islam, tuan-tuan. Ya. Abu Talib dia tolong Nabi, sokong Nabi, bantu Nabi punya perjuangan, tapi dia tak Islam. Abu Lahab hentam Nabi, kutuk Nabi, maki Nabi, tapi dia tak Islam. Tapi Abu Talib, tuan-tuan, subhanallah, masya-Allah. Abu Talib, tuan-tuan, saya suka baca kisah dia. Punya sayang Nabi pada Abu Talib, tuan-tuan. Kenapa, Mam? Kerana Abu Talib dia bela Nabi, betul, jaga Nabi. Ya, Nabi anak yatim piatu, bela Nabi. Dalam banyak-banyak anak buah, anak dia, tuan-tuan, Rasulullah paling dia sayang. Mana pergi bawa Rasulullah, betul tak? Bawa Nabi, tuan-tuan. Nak meniaga kat Syam, bawa Rasulullah. Abu Talib, tuan-tuan, ya, dia kan pernah satu hari bila dia dah kena asak, orang Quraisy kata, ni apa ni kau, kan, anak buah kau ni bawa agama yang tak betul. Kerana Nabi Muhammad ni, dia kata, ada porak peranda kita ni masyarakat, orang dah berpecah belah, ya. Pergilah cakap pada Nabi Muhammad ni, suruh dia berhenti, jangan buat dakwah, kan. Tapi Abu Talib ni, tuan-tuan, orang hormat dekat dia. Apa sebab? Dia ada jawatan dekat Mekah. Apa jawatan dia, tuan-tuan? Abu Talib, jawatan dia kat Mekah ialah JPKK. Lebih kurang. Ada jawatan, tuan-tuan. Orang segan kat Abu Talib. Ada jawatan dia, kita ketua kampung, kan. Ketua kampung, penghulu sidang, ya. Maka orang tak berani nak jentik Rasulullah. Orang tak berani nak pukul Nabi Muhammad sebab ada Abu Talib. Satu hari, tuan-tuan, dah tak tahan lagi dah. Maka orang Quraisy jumpa nak Abu Talib. Ya Abu Talib, apa ni anak buah kau ni? Ya, kau punya anak buah keponakan ni bawa agama baru. Kita dah porak peranda dah. Cakap dekat dia, berhentikan, jangan buat dakwah. Jangan dakwah lagi. Jadi Abu Talib ni, tuan-tuan, dia kan sayang Rasulullah, kan, anak buah dia, masya-Allah, tuan-tuan. Bila Nabi balik, tuan, ya Muhammad, kaum aku jumpa aku. Tadi kaum aku jumpa aku, dia tuduh kau, dia cakap kau dah bawa agama baru, dah menyebabkan kita orang kampung dah porak-peranda, masyarakat dah pecah belah. Dia suruh kau berhenti, jangan buat kerja ni lagi, stop, berhenti. Jangan buat lagi dah. Kalau tak dia bunuh kau. Tapi Nabi, tuan-tuan, cakap kat pak dara dia, lebih kuranglah, tuan-tuan, wahai pamanku, wahai pakcikku, kalaulah mereka ni ambil bulan, letak di mana? Letak atas tangan kanan aku, matahari atas kiri aku, supaya aku berhenti, jangan meneruskan kerja untuk berdakwah, ajak orang Quraisy masuk Islam, sembah Allah, aku takkan berhenti sampai walaupun aku terbunuh, kata Rasulullah. Ya. Sebab tu, tuan-tuan, Nabi ni dia jujur, benar dalam perjuangan dia. Walau orang tam, kutuk, maki Nabi, kata Nabi Muhammad gila, tapi Nabi tak pernah mengajuk. Nabi tak pernah patah semangat, tuan-tuan. Kita minta maaf cakap, tuan, ini bukan sini, tuan, berlaku di Mexico. Di Mexico adalah sikit jawatan kat masjid, ya. Saya kadang kajian ceramah jauh di Mexico, Perancis. Kami tak pula, kan, di New York, di California, tuan-tuan. Fly naik kapal terbang, kan, balik lepas subuh lah. Jadi ada satu tempat saya mengajar ceramah, dia punya jawatan kuasa, tuan-tuan, dulu ada jawatan kat masjid, ya. Tiba-tiba dah tak ada jawatan dah tamat, pencin dah, kan. Bila dah tak ada jawatan, tuan-tuan, jadi dia tak pergi lagi masjid.
dah tak nampak muka lagi dah. Saya tanya pada orang jemaah, saya kata, tuan, mana pengurusi kita yang dah bersara mantan tu? Alah, mengajuk ustaz. Dah mengajuk. Apa sebab? Jawatan dah tak ada. Jawatan dah tak? Jawatan tak ada. Air gelap belakang tu. Maka ni dah tak pergi. Ini bukan berlaku sini tau. Berlaku di mana? Di Mexico. Dah tak pergi masjid, tuan-tuan, ya. Ada dia setengah-setengah tempat saya ngajar, tuan. Dia bila masjid buat macam kutipan kan, nak bina masjid, tuan-tuan. Maka dia ada orang kuat yang buat kutipan, dia pungut, tuan-tuan. Tapi bila masjid dah siap, tuan-tuan, dia punya dalam senarai nama kutipan, nama dia tak ada. Mengajuk dia. Penat kutip, nama pun tak ada. Kan? Apa? Nama pun tak ada. Saya kata, kenapa nak mengajuk? Kan? Kita buat kerja ni untuk apa? Untuk siapa? Untuk Allah. Ada nama ke tak ada nama, kita mesti benar, jujur dalam usaha kerja kita. Nabi orang yang tindikan benar. Dia amanah, dipercayai, tuan-tuan. Kita ni takkanlah sikit dah tu mengajuk, tak nak pergi masjid, tuan-tuan. Nah, ada satu orang imam, bukan imam kat mana? Imam California. Dia masa ada jawatan imam, tuan-tuan, dia memang jadi imam pergi masjid. Tiba-tiba dah pencin, tak pergi lagi masjid. Kebetulan orang datang ziarah rumah dia. Azan berkumandang, azan asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mam, jom kita pergi. Imam, walaupun dah pencin, orang tetap panggil imam. Mam, jom pergi masjid, mam. Tak boleh. Masalah, mam, saya tak ada jawatan lagi dah. Dah pencin. Orang kata, mam, kita pergi masjid apa sebab? Kerana Allah. Bukan sebab jawatan. Ada jawatan ke, tak ada jawatan ke, dah pencin ke, datang masjid kerana Allah. Jujur dalam kita punya perjuangan. Kita pergi masjid kerana Allah, bukan sebab jawatan. Ya, ada jawatan pengurusi ke, tak ada jawatan ke, aku pergi kerana Allah. Kalaupun aku dah tamat, dah pencen, aku tetap datang kerana Allah. Itu sebab, tuan-tuan, saya suka baca kisah Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid, tuan-tuan, orang yang bunuh siapa, tuan-tuan? Dia bunuh siapa, mam? Dia bunuh Saidina Hamzah, kan? Bapa dara Rasulullah. Sebelum Islam, tuan-tuan. Tak. Dia masuk lambat sikit. Khalid Al-Walid, tuan-tuan, zaman Nabi, dia dilantik jadi panglima perang. Panglima perang ni tinggi tak jawatan, tuan-tuan? Kalau sekarang dekat ATM, apa jawatannya? Lebih kurang apa dia? Kalau panglima perang, apa jawatan sekarang, mam? Mungkin Brigade General, kan? Mungkin besar, tuan-tuan. Jawatan panglima perang besar. Ya. Di zaman Nabi, Nabi lantik jadi panglima perang. Bila Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, jawatan tu dikekalkan. Baik, bila Sayyidina Abu wafat, Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia, wafat, tuan-tuan, Umar dilantik dia khalifah, Amirul Mukminin. Jawatan dia dipecat. Jawatan siapa? Jawatan Khalid Al-Walid. Ketika bila? Ketika beliau berperang di Syria. Masa Khalid perang di Syria, dapat satu utusan, jawatan dia dipecat. Dipecat, sudah kena pecat, tuan-tuan. Tapi bila dia kena pecat, Khalid tetap perang, bersemangat, tuan-tuan. Semangat Khalid. Perang. Orang kata, wahai Khalid, kau ni jawatan dah pecat, tapi kenapa perang punya main semangat lagi? Tuan-tuan, kita kan tengok dia walaupun jawatan dah pecat, tapi perang punya semangat, tuan-tuan. Makanya Khalid kata apa, tuan-tuan? Itu ungkapan yang paling karamah bagi saya. Ungkapan yang popular, yang masyhur sekarang. Orang jadikan itu ungkapan Khalid, tuan-tuan. Sekarang orang gunakan, tuan-tuan. Kata Khalid, ana lam uqatil min ajli Umar, wa innama uqatil min ajli Rabbi Umar. Aku bukan berperang kerana Umar, tapi aku berperang kerana Tuhan Umar. Ada jawatan ke, tak ada jawatan ke, aku perang kerana Allah. Walaupun jawatan dah digugurkan, tapi aku perang kerana Allah. Ini, tuan-tuan, jujur, benar dalam perjuangan. Betul tak? Itulah sifat Rasulullah, sifat sahabat Nabi, tuan-tuan. Walaupun tak ada jawatan, perang tetap semangat. Tapi ulama kaji, Saidina Umar pecat bukan benci pada Khalid, tuan-tuan. Tak. Dia bukan benci Khalid, tapi dia pecat Khalid kerana Allah. Kerana pada masa itu, zaman Umar, tuan-tuan, orang punya keyakinan dah lari dah. Kalau ada Khalid, perang mesti menang. Kalau tak ada Khalid, kalah.
Kata senak mau tak boleh jadi ni kan. Akidah dah mula apa? Akidah dah mula macam dah larilah kan. Kita tuan-tuan baca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa maknanya? Hanya di Kau yang kami sembah, hanya di Kau lah tempat kami minta pertolongan. Tapi saya nak tegurlah, nak cadang. Ada orang baca silap. Dia sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah tu. Dia ada tasdid kan? Tekan sikit. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini doa dalam Fatihah wajib dibaca tuan-tuan. Kalau tak baca dalam Quran, banyak doa sunat dibaca luar sembahyang. Tapi doa ni wajib dibaca dalam sembahyang, dalam Fatihah. Kerana Fatihah kalau tak baca sembahyang tidak sah. Doa tu wajib dibaca. Kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya di Kau yang kami sembah, hanya di Kau tempat kami minta pertolongan. Tapi jangan salah sebut tuan-tuan. Kalau kita hazab tasydid, buangkan sabdu, makna dia berubah. Apa makna dia tuan-tuan? Hanya matahari yang kami sembah. Sudah. Berubah maknanya. Ya. Jadi tuan-tuan, rupanya Sayyidina Umar pecat, dia bukan sebab benci pada Khalid. Sebab dia tengok keyakinan para sahabat dah mula lari dah. Mereka kata kalau ada Khalid menang, tak ada Khalid kalah. Tak boleh kata Umar. Bahaya ni. Akidah dah mula lari dah. Dipecat. Dia pecat Khalid juga kerana Allah. Bukan benci tuan-tuan. Kita sayang kerana Allah, kita benci orang, tak suka orang pun kerana Allah. Itu jujur tuan-tuan. Jujur dalam perjuangan. Sifat baginda Rasulullah, kan? Apa sifat yang ketiga? Siddiq, amanah, yang ketiga ni fatanah. Apa tu fatanah? Bijaksana, cerdik, kan? Nabi tu bijaksana. Dia lantik rasul, ya. Tapi tuan-tuan, kita bukan rasul, kita bukan nabi, kan? Kita nak amalkan sifat nabi, cara nabi. Nabi tu ialah orang yang cerdik, bijaksana. Saya minta maaf lah tuan-tuan, ya. Kita ni kadang-kadang masya-Allah, kan, usia makin tambah. Kadang kurang cerdik je. Contoh, ya. Ni saya cerita sikit lah tuan, pengalaman tugas dululah. Ada satu orang ni saya tuduh je, ya. Tuduh je kat court mahkamah kerana dia melanggar Seksyen 53. Seksyen 53 ni kalau tuan-tuan buka dalam peruntukan enactment, apa tu, kesaksian Negeri Melaka, itu kesalahan khalwat. Seksyen 53, 1, 2, ada 3, ada 4 lah. Jadi pejabat agama tangkap satu orang tua berkhalwat dengan satu orang janda dalam sebuah rumah. Ni nak cerita pasal tak cerdik ni, ya. Tuan-tuan, kita ni kalau dah makin tua, makin berumur, orang kata biarlah jadi orang tua yang berakal, kan. Kita ni tuan-tuan, kata Imam Malik, kalau kita bergaduh dengan kanak-kanak, sepatut siapa beralah? Kita bergaduh dengan budak tadika, kan? Kita umur 70 ni, bergaduh budak pasal goli, pasal layang. Siapa patut beralah? Kita ke budak-budak? Kita lah tuan-tuan, kan? Kalau kita tak beralah, orang kata dia pun macam budak-budak juga. Orang tua tak berakal, kan? Orang tua tak berakal, macam budak-budak juga. Jadi tuan-tuan, dia ni orang berumur dah, warga emas, right? Dia gini, kalau kita kat negeri kita tuan-tuan, saya istilah ada satu dipanggil remaja, ada retua, ada renyuk. Siapa remaja tuan-tuan? Remaja umur 17 sampai 40. Betul, remaja. Retua 40 sampai 70, itu retua. Atas 70 namanya renyuk. Renyuk mana dah nyanyuk. Imam berapa umur sekarang? Imam berapa umur sekarang? 56, masih lagi remaja kot. Nak kata retua, marah imam kan. Tuan-tuan sekalian, jadi kan saya tuduh je, dia marah saya. Awak ni memang tak guna, tak ada kerja, nak tangkap orang. Cik, saya bukan tangkap pakcik. Saya tuduh pakcik pasal pakcik salah. Tapi pakcik ni bukan orang Kelebang dah, orang Spanyol. Orang Spanyol tuan-tuan. Dia marah saya bergapi-gapi. Awak memang tak guna. Kerja nak duduk orang je, kan. Saya bukan buat benda yang tak senonoh.
Pakcik, saya bukan nak marah, saya tak marah pakcik pun. Ni kerja saya kan. Saya sebenar-benarnya tuan-tuan nak tolong dia. Dia warga emas. Buat kerja tak senonoh tuan-tuan. Dia tangkap akal luat dengan ibu tunggal janda dalam rumah jam 3 pagi. 3 pagi ni saya kata pakcik buat apa dalam rumah tu? Saya masak ustaz, saya buat lapar minta dia masakkan saya. Dia tu saya anggap macam adik-beradik. Pakcik kata macam adik-beradik. Pakcik dengan dia tak ada kena-mena pun, bukan mahram. Dia tak ada kena dengan pakcik. Dah, saya anggap dia macam adik-beradik saya. Dah, itu anggapan pakcik dia. Tuan-tuan, janda tu umur 69, dia orang tu umur 73. Ya. Dia kata masak pukul 3 pagi, pok dia lapar. Masak apa tu, mam? Pukul 3 pagi tu masak apa? Tak masak untuk apa tu? Pukul 3 pagi masak apa tuan-tuan? Makan 3 pagi masak apa tu? Sahur. Tuan-tuan jangan bersuahat tuan-tuan. Tangkapan tu berlaku bukan bulan Ramadan, bulan tak puasa. Ya? Oh, dia marah saya berapi-berapi tuan-tuan. Marah dia betul. Awak ni memang tak guna. Orang Kristian lagi baik tau. Wah, sudah kata. Cik, jangan cik, salah tu. Ucap balik cik. Oh, dia ucap asyhadu alla ilaha illallah wa anna wa asyhadu boleh ucap dekat tu tuan-tuan. Risau saya. Salah cik. Saya sebenarnya nak tolong dia, nak lepaskan dia dengan ikatan bon jamin. Bon jamin tu mana agar dia ni orang tua gemas kan. Dia berlakon baiklah. Cik, saya kata pakcik ni umur kan macam orang ayah saya. Patut pakcik ni dah tua ni, duduk masjid, beramal, semayang, etikaf, dengan kuliah. Pasal apalah pakcik khalwat dengan janda ni kan. Jadi bila saya dah asak-asak tuan-tuan, dia buat, okey lah, saya salah lah ustaz, saya salah lah. Cik, siapa sebenar janda tu cik? Oh, dia ngaku ustaz, sebenarnya perempuan tu bakal tunang saya. Saya bila dengar bakal tunang, rasa nak muntah tekak saya ni. Ai, dah umur 70 pun ada laki-laki bakal tunang, gemam. Kan? Sian tuan-tuan. Bakal tunang katanya. Akhirnya aku salah. Kan? Tapi kesian tuan-tuan, tak cerdik. Kita ni makin berusia, makin tua, biar jadi orang yang cerdik, akal panjang. Itu saya kata orang lelaki akal panjang tapi banyak akal. Nak menipu kerjanya. Akhirnya aku salah. Jadi tuan-tuan, kita ni biarlah jadi orang yang makin berumur jadi orang yang cerdik. Nabi cerdik, walaupun Nabi digelar umi kan, tapi Nabi fatana, bijaksana, Nabi cerdik tuan-tuan. Rasulullah, ya. Jadi tuan-tuan, sebab tu saya nak pesan, kita ni jadi orang yang cerdik. Makin tua, biar jadi orang yang berakal, cerdik tuan-tuan. Jangan kita ni makin tua lagi, Allah kan. Janganlah jadi macam pokok tebu. Pokok tebu ni tuan-tuan, apa kebaikan tebu? Dia makin pangkal, makin manis. Makin ujung, makin tawar. Kita tak nak jadi macam pokok tebu tuan-tuan. Biar kita cerdik. Tebu ni makin pangkal, makin manis. Makin ujung, makin tawar. Tapi jadi macam buah kelapa. Buah kelapa makin tua, makin santan, lagi pekat betul. Minyak, tarik minyak lagi pekat. Tanya kaum ibu kat belakang. Kalau masak tarik minyak, mesti kelapa tua. Masak gulai, sayur gulai, masak lemak, kelapa tua lawan sayur muda, baru sedap. Kelapa tua, sayur muda, memang sedap. Tapi kalau sayur tua, kelapa muda, tak sedap. Tuan-tuan faham tak faham ni? Yang fahamlah kan. Tapi kalau sayur muda, kelapa muda, lagi tak sedap. Kalau sayur tua, kelapa tua, lagi tak sedap. Imam faham? Sayur muda lawan kelapa tua, baru sedap. Faham tak faham tu? Kan? Maknanya tuan-tuan kan, kita ni makin berumur, lagi tu biar jadi orang yang cerdik. Jangan kita tak cerdik kan? Makin berumur, makin buat benda tak senonoh, perangai bukan-bukan tuan-tuan. Ya. Satu orang tua juga, saya tuduh dia mam, kerana tikam nombor dekat kedai Magnum Sport Toto. Kedai Magnum Sport Toto ni jual apa tuan-tuan? Dia bukan jual aiskrim Magnum tau. Tuan-tuan kalau lalu kan kat Kelebang ke mana-mana kan, ada jumpa kedai Magnum Sport Toto ataupun Damacai kan.
Kedai Damaca itu Magnum Sport Toto jual apa Cikgu Khamis? Ha? Jual ikan. Dia bukan jual lebih kentang tau. Dia bukan jual sayur. Jual apa tuan-tuan? Jual nombor. Nombor ekor sekeping berapa ringgit tuan-tuan? Nombor ekor tu berapa sekeping? Lama tak beli. Saya ingatkan lama tak beli lagi. Saja guru je ya. Rupanya dia kata, Ustaz, saya beli sekeping harganya RM2.80 Dia beli 40 keping, mam. Saya kata, cik, daripada pakcik beli banyak-banyak ni, pakcik beli cucu makan aiskrim Magnum lagi bagus. Kan? Ustaz, saya nak cik rezeki halal, Ustaz. Saya kata, halal mana? Pakcik beli 6 ekor tikam kedai Damaca, halal kat mana saya kata kan? Nak cik rezeki halal. Oh, tuan-tuan, akhirnya dia ngaku salah. Jadi jatuh, mahkamah jatuh hukuman kena bayar RM800. Dia bayar RM800, tuan-tuan. Dia keluar dewan mahkamah, dia sampai kat kaunter, dia marah mahkamah. Aku haramkan duit mahkamah ambil tu. Yang mahkamah ambil denda tu aku haram. Saya terdengar, oh pandai pula. Pergi tikam 6 ekor tak haram, denda mahkamah haram pula. Tapi tuan-tuan, kesian, dia umur dah 70 lebih je. 70 lebih. 70 lebih dah tu ya saja tak cerdik. Makin tua makin tak cerdik, tuan-tuan. Menunjukkan contoh yang tak bagus, tuan-tuan. Tikam 6 ekor. Ya? Boleh sikit lagi ke? Perut lapar ni. Ada makan malam ni? Saya tak nampak makan. Tapi SOP tak boleh makan kan? Tapi SOP berbulan-bila besok kan? Kalau ada Hadramaut okey juga malam kan, nasi lemak, nasi Arab Hadramaut ke, ya. Ikan syakap 3 rasa lama tak makan, tuan-tuan kan. Ya. Sebab kadang-kadang bila saya ceramah Cikgu Hamid kan, dia lah air sejuk menyera ni lah, manjang sedia ni kan. Duit masjid banyak kan. Cuba-cuba sekali penceramah datang jauh-jauh kan, Nescafe ke, lencingkam panas ke, air kelapa muda ke kan. Lama-lama balik-balik air sejuk suam ni, tuan-tuan kan. Dan lagi satu pula ni apa ni? Ni pinggan cawan ni kan. Ni cawan. Ya, cawan, tuan-tuan, contoh-contoh ya. Ini pinggan. Ini kerja siapa? Ini kerja orang lelaki. Confirm kerja lelaki. Kalau kerja perempuan tak macam ni. Kerja perempuan, cawan dengan pinggan mesti sama. Ini confirm kerja lelaki. Tok makluman kan. Di masjid banyak, tuan-tuan kan. Belilah cawan yang canggih-canggih sikit. Saya ada ceramah sebuah tempat, tuan-tuan. Loh, sian saya. Minta-minta ceramah pencamah kampung kan, Bukit Bulau. Rumah sebelah kubur tu. Kan? Saya disediakan pinggan cawan ya, sombeng tepinya. Dalam sombeng cangkai patah. Sian. Itu berlaku di mana? Di Belanda juga. Sian orang Belanda, tuan-tuan. Jadi saya nak cerita ni, ya. Kita ni, tuan-tuan, ya. Jadi biarlah jadi orang cerdik. Kadang-kadang, tuan-tuan, duit masjid banyak. Duit masjid kena digunakan. Jangan simpan. Saya berceramah di sebuah tempat, tumpang buang air. Bila masuk tanda, tuan-tuan, Allah, aku semangat. Jamban dia, bam, pintu selak tak ada. Dah lah selak tak ada, ensel pun tak ada. Pintu tu boleh alih-alih. Bila saya buang air, tuan-tuan, tengah-tengah nak buang air, orang alih pintu tu. Meraung saya. Saya menjerit, dia pun menjerit juga, tuan-tuan. Allah, duit masjid banyak, duit kutipan Jumaat banyak, tapi pintu ensel selak pun tak ada. Ini berlaku mana? Di Belanda. Kelembang tak berlaku macam tu. Kelembang lah, ekor je kan, Masya Allah. Kapit tebal, tenggelam dari saya, tuan-tuan. Ya. Jadi nak cerita, biarlah kita jadi orang yang amanah, orang yang jujur, tuan-tuan. Kalau kita pegang harta awam, mesti jadi jujur. Tuan-tuan tahu tak? Ada satu hamba Allah ni, tuan-tuan. Ni cerita lama, mam. Dia jumpa saya, Ustaz, saya ni bendari masjid, ya. Saya kadang-kadang bila hujung bulan, Ustaz, gaji lambat dapat, kadang rumah nak beli beras, tak ada duit kan. Saya ambil duit 50, beli apa beras, dengan niat nanti nak ganti balik. Dia kata, Ustaz, boleh ke tak boleh? Saya bendari masjid kan. Jadi hujung bulan duit tak cukup, ambil duit masjid 50, beli beras. Tapi saya niat nak ganti balik. Dia kata, boleh ke tak boleh? Boleh tak, tuan-tuan? Boleh ke tak boleh macam tu? Kita ada jawatan kan?
Kita ambil kepentingan atas kepentingan jawatan kita tu, kita ambil di masjid. Boleh ke tak boleh, tuan-tuan? Dia kata dia nak pinjam, nanti ganti balik. Boleh tak? Tak boleh. Apa sebab? Itu harta siapa? Harta amanah, harta orang awam, harta masjid. Kalau ia pun nak pinjam, maka mesti minta izin dahulu. Tuan-tuan bayangkan, saya, tuan-tuan, minta maaf, bila sebut ni pasal amanah, nak sifat Nabi amanah, jujur, ya, Nabi ni cerdik, Nabi menyampaikan dakwah, tuan-tuan. Makanya sesiapa sahaja yang memegang duit amanah, jangan menjadikan kepentingan untuk menggunakan manfaat peribadi, tuan-tuan. Contoh kan, kita di kampung-kampung kan orang suka main dik kutu, betul? Main dik kutu. Dia jadi pengurusi kutu. Satu yang saya tak boleh terima, kalau main kutu kampung, ibu kutu mesti tak payah cabut undi, nombor 1. Itu undang mana, tuan-tuan? Ibu kutu nombor 1. Jadi orang bayar, akhirnya anak kutu tak dapat makan dik kutu. Apa sebab? Mak kutu dah makan. Mak kutu dah makan duit anak-anak kutu. Patut itu sebab anak kutu kurus kering. Mak kutu kau main comel lagi. Itu sebab, tuan-tuan, saya pesan, ya, mungkin tak berlaku di sini. Kita kalau pegang duit amanah, jangan jadikan amanah itu jadi kepentingan peribadi kita. Kerana Quran sebut, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hei orang beriman, kata Allah, janganlah kamu makan harta di antara sesama kamu dengan jalan yang batil. Jalan yang batil itu bahasa kitab. Bahasa kampung kata makan harta haram. Bahasa korporat dipanggil makan duit yang tidak patut syariah. Tuan-tuan, kalau tanya orang kan, semua kata, oh ustaz, duit haram apa je? Duit riba, duit judi, duit tipu, duit curi, apa lagi, tuan-tuan? Duit samun, ya, makan duit rasuah, itu semua tahu duit haram, tuan-tuan. Tapi ramai tak tahu. Kita makan, tuan-tuan, duit yang kita pegang sebagai pemegang mana, ya, itu juga dikira makan harta batil. Termasuk juga makan harta haram apa, tuan-tuan? Makan harta pusaka yang bukan kita punya. Kita pemegang amanah. Contohnya, tuan-tuan, saya kan bila mengajar kelas-kelas harta pusaka, saya memang tu bidang saya lah, mengajar harta pusaka, tuan-tuan. Saya cakap gini, kita pemegang amanah kan, mesti jujur, mesti amanah. Contohnya, penama, betul? Penama kan? Duit simpanan tabung haji, simpanan di KWSB, insurans, termasuk takaful, sekarang termasuk PNB kan, ASB, ada sistem penama. Apa penama, tuan-tuan? Penama bukan pemilik mutlak. Penama adalah pemegang amanah. Dia adalah pentadbir terhadap harta tersebut. Contoh, kalau suami kita meninggal dunia, isteri adalah penama, atau kita anak sulung penama. Penama adalah pemegang amanah. Bila, tuan-tuan, keluar duit tersebut, tuan-tuan, daripada simpanan akon si mati, ya, sama ada dekat tabung haji ke, KWSP ke, dekat takaful ke, insurans, tuan-tuan, mereka bayar pada kita. Sebab kita pemegang amanah, kita penama kan. Bila kita dapat duit tersebut, apa nak buat, tuan-tuan? Kita pulun, kita makan. Oh, ini kita punya, ustaz? Tak, bukan awak punya. Ayah saya letak saya penama. Dah, awak bukan penama. Awak adalah pemegang amanah. Penama, pemegang amanah, beneficiary. Bukan penama, hibah amanah. Dia dua, tuan-tuan. Satu penama, beneficiary. Kita ialah al-wasi, pemegang amanah. Tapi kalau penama, hibah amanah, duit itu memang kita diamanahkan untuk kita dapat. Ya, kalau tuan-tuan nak tahu lebih lanjut, buat satu program, tuan-tuan, dipanggil Fake Daurah Harta Pusaka. Baru-baru ni, tuan-tuan, Masjid Duyung, Laksamana Antua, jemput saya buat fake daurah. Fake daurah perbincangan menguruskan harta pusaka selama 5 jam. Ya, masjid anjurkan, tuan-tuan. Semua peserta percuma belaka, tak bayar-bayar. Guna duit siapa? Di masjid. Nampak tak, tuan-tuan? Kan? Jadi ni dia buat program tu. Saya datang ceramah lah, buat apa fake daurah tu, menguruskan harta si mati. Antaranya saya sebut, tuan-tuan, bila kita urus harta si mati, kita mesti amanah, jujur dalam menguruskan harta, tuan-tuan. Tak boleh makan harta pusaka yang bukan kita punya.
Kalau kita makan, maka kita dituduh makan harta haram. Makan harta pusaka yang bukan hak kita, tuan-tuan, maka kita dituduh pecah amanah. Baru ni, tuan-tuan, satu orang jumpa saya lah. Ustaz, ayah saya, mak saya meninggal, Ustaz. Mak saya meninggal. Ayah saya penama dekat semua simpanan. Dia keluar duit, Ustaz. Dia pergi belanja orang, hantar orang pergi umrah, ya, bagi tukar kat masjid. Boleh tak, Ustaz? Tak boleh, saya kata. Kenapa tak boleh? Sebab bila mak awak mati saja, duit simpanan tu telah bertukar status menjadi harta pusaka. Ayah awak pemegang amanah. Bila dikeluarkan, apa dia kena buat? Pertama, si mati ada hak. Apa dia? Antaranya lah, tuan-tuan, amanah dia urus jenazah. Kedua, kalau ada hutang, bayar. Ketiga, ada wasiat, laksanakan. Ada harta sepencaran, agi dahulu. Ada baki, jadi harta pusaka. Tapi bapa, ayah dia, tuan-tuan, dah guna semua bagi orang dah. Tuan-tuan, itu caranya memang nak dapat pahala. Anak tegur, ya, kenapa ayah buat macam tu? Salahkah ayah dekar pada masjid? Tak salah. Tapi cara tu salah. Kerana duit itu telah jadi harta pusaka. Itu sebab, tuan-tuan, bila kita belajar sifat Nabi, Nabi amanah, Nabi sedih kan, Nabi apa tadi? Apa bang tadi? Sidik, amanah, fatana, tuan-tuan, menyampaikan, tuan-tuan. Jadi kadang-kadang benda yang kecil kita tak boleh ikut ajaran Nabi, tuan-tuan. Ya? Kita tak jujur, kita pecah amanah, kita langgar arahan baginda Rasulullah. Masya-Allah, tuan-tuan. Makan harta yang tak betul, haram atau batil. Jadi tuan-tuan, macam mana? Saya minta maaf, contoh minta, kita kan selawat Nabi sallallahu alaihi, puji Nabi, sayang Nabi kan, ayai setiap tahun buat program Maulid Madin Rasul, menzahirkan sayang kita kepada Rasulullah. Tapi sifat Nabi kita tak amalkan. Apa yang Nabi suruh buat kita tak buat. Apa yang Nabi kata jangan buat kita buat. Jadi macam mana, tuan-tuan, minta maaf ya. Mulut berselawat, ya, minta maaf tak berlaku sini, tuan-tuan. Berlaku di mana? Berlaku di Frankfurt. Selawat, puji Nabi, tapi makan harta apa? Harta batil, harta haram. Mulut berselawat, puji Rasulullah, sayang Nabi, tapi makan duit anak yatim. Tuan-tuan, makan harta pusaka bukan hak. Makan harta apa? Harta orang, harta amanah, dia pegang, dia makan, tuan-tuan. Tapi mulut puji Rasulullah. Ini bermakna sifat Nabi itu, cara Nabi kita tak dapat amalkan, tuan-tuan. Boleh sikit lagi ni? Boleh ke tidak? Tuan-tuan lapar tak? Saya pun lapar, tuan-tuan. Ya. Jadi nak tangguh ke nak teruskan? Nak tangguh ke terus, ataupun kita tangguh, kita buat next time part 2 pula, boleh? Boleh, tuan-tuan? Teruskan lagi. Dah lewat ni, dah 8.50 dah. Ya. Tuan-tuan, ginilah, saya tak nak panjang kalam, ya. Tuan-tuan buat dah hal, saya buat dah hal. Besok kerja kan, saya tak kerja, tapi pencen dah. Ya. Jadi tuan-tuan, sifat yang keempat Nabi, apa tadi? Tabligh, menyampaikan. Nabi ni, tuan-tuan, diutus untuk siapa, tuan-tuan? Nabi diutus bukan untuk kita seorang tau. Sampai kiamat. Nabi wafat umur bila, mam? Kita lupa. Kita sambut birthday Nabi, betul tak? Setiap tahun kan? Kita sambut Nabi, lahir Nabi, 12 Rabiul Awal kan, tuan-tuan? Hari apa hari? Isnin, betul tak? Tapi kita lupa, tarikh yang sama adalah hari kewafatan Nabi. Cuma yang pelik kita, tuan-tuan, menyambut birthday Nabi bila? Nabi dah wafat, betul tak? Nabi dah wafat, kita sambut lahir Rasulullah. Tapi kita lupa, tarikh yang sama adalah tarikh hari Nabi wafat. Nabi wafat umur berapa, tuan-tuan? 63 tahun. Tapi risalah Nabi sampai bila? Sampai kiamat. Nabi penutup khataman Nabi, Nabi penutup bagi segala Nabi. Lepas Nabi tak ada lagi Rasul, betul tak? Nabi penutup. Tapi masalahnya, tuan-tuan, siapa yang nak sampaikan Nabi ni risalah ni? Nabi dah wafat dah. Siapa, tuan-tuan? Kita. Apa dalil dia? Allah berfirman, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf
wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah kata kuntum, kamu umat yang terbaik. Bukan umat Nabi Musa, bukan umat Nabi Isa, kita tuan-tuan, umat Nabi Muhammad. Allah kata kamu ukhrijat linnas, terbaik, dikeluarkan untuk manusia. Apa sebab tuan-tuan? Bukan sebab semayang kita, bukan sebab ibadah kita. Kalau nak kata ibadah, umat Nabi Musa beribadat sampai batu lekuk. Ya, beribadat dekat gunung keluar cahaya. Akar melilit tuan-tuan. Tapi Allah tidak kata dia umat yang terbaik. Kita umat yang terbaik. Apa sebab tuan-tuan? Ukhrijat linnas, kerana ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kau ajak orang buat baik dan kau cegah orang buat mungkar. Tuan-tuan, pernah satu masa Nabi duduk dengan sahabat Noh. Lalu jenazah Yahudi. Nangis Rasulullah. Kata sahabat, ya Rasulullah, ya Rasul, kenapa Tuhan menangis? Yang lalu depan tu jenazah Yahudi. Ialah kalau kita kan, kalau orang tak Islam lalu, apa cakap tuan-tuan? Apa dia kata? Apa je? Kan, tengah-tengah duduk zikir, subhanallah, subhanallah kan. Lalu jenazah orang tak Islam. Apa dia kata? Aman kampung aku kan. Nabi nangis. Yahudi lalu depan jenazah, Nabi nangis. Ya Rasul, kenapa Tuhan nangis ya Rasulullah? Tengok, Nabi sayang pada Yahudi. Dia umat aku, kata Rasulullah. Tapi dia mati tapak Islam. Allah akan soal besok di hari akhirat. Tuan-tuan, Yahudi mati, Nabi nangis. Nabi kata umat dia, tuan-tuan. Nabi sayang kepada Yahudi kerana Yahudi juga umat Nabi. Tapi Nabi tak suka pada cara Yahudi. Kan? Apa Allah sebut? Lan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, kata Allah. Orang Yahudi, orang Nasara tidak akan reda kepada kamu, kata Allah, hingga kamu ikut jejak-jejak langkah mereka. Tuan-tuan kan, kita benci Yahudi, benci Yahudi, marah Yahudi, bakar bendera, tuan-tuan. Tapi saya minta maaf, amalan mereka semua kita buat, betul tak tuan-tuan? Cara hidup mereka kita buat. Tuan-tuan, kalau kita baca satu buah kitab karangan apa nama kitab tu, Tarbiyatul Aulad fil Islam, oleh Dr. Nasi Abdullah, tuan-tuan, dia sebut, tuan-tuan, antara Yahudi punya kerja ialah dia buat banyak protokol. Macam mana cara nak nipu kita ni, tuan-tuan? Contoh tadi saya kata Nabi sayang pada Yahudi, tapi Nabi benci pada kufur Yahudi tu, amalan dia. Kita terbalik, betul tak? Kita benci pada Yahudi, tapi amal dia semua kita buat, betul tak tuan-tuan? Nabi sayang Yahudi, tapi Nabi tak suka cara dia. Nabi benci kufur dia. Kita benci Yahudi, tapi cara dia semua kita buat. Terbalik je. Tuan-tuan, contoh kalau tuan-tuan pergi Mekah kan, kita naik kereta kat Mekah, steering belah mana tuan? Steering belah mana? Belah kiri kan. Jadi bila steering belah kiri, kita masuk kaki mana? Belah kanan kan. Di Eropah, tuan-tuan pergi kat Eropah, dia punya kereta steering belah mana? Sama juga, sebelah kiri. Dia masuk belah kanan. Tapi kita, tuan-tuan, steering belah mana? Belah kanan. Masuk belah mana? Belah kiri, betul tak? Kecil dia, tuan-tuan. Ya, siapa buat macam tu? Jadi tuan-tuan, maknanya kan, kita ditipu tu. Sunnah Nabi ajar semua benda baik, makanya amal nak buat maka guna yang kanan kan. Makan tangan kanan, masuk masjid kaki kanan, masuk rumah kaki kanan. Ya, nak pakai baju mana? Sarung kanan, buka kiri, pakai seluar kanan, Nabi ajar. Pakai sepatu, sarung kanan, sikat rambut belah kanan, masuk kenderaan kaki kanan kiri kanan. Tapi kereta dah steering belah mana? Belah kanan. Masuk belah mana, tuan-tuan? Sebelah kiri, betul tak? Dulu saya puas fikir tau, kenapa kita kan kat tempat kita kalau buat kereta mesti ada gambar model law-law. Model perempuan kan, perempuan pakai baju bikini, lapang dada. Saya puas fikir, apa kena-mena ada kereta ada gambar model? Apa sebab, Mam? Apa sebab?
Model mesti perempuan. Mesti perempuan. Ya, saya tak pernah jumpa kalau kereta baru model lelaki pakai spender. Ada tuan-tuan. Kalau kita buat kereta baru kan model lelaki-lelaki pakai spender duduk atas tu. Saya ingat kereta tu tak laku sampai kiamat tu. Orang tak beli tuan-tuan. Sebab tu kan dia nak tipu kita orang Islam dan apa? Dengan apa? Dia ada berapa F kan? Funfair, hiburan, fashion, pakaian tuan-tuan. Hiburan tuan-tuan. Apa lagi? Food, makanan. Ya. Female, apa female? Wanita. Sekarang digunakan perempuan. Kadang kita fikir apa kena-mengena dengan perempuan kan? Cara dia nak tipu kita tuan-tuan. Hiburan sekarang masya-Allah tuan-tuan, melampau-lampau. Kan? Dengan program apa program kat TV tu mam? Apa ni? Kilauan emas, apa lagi tu? Otai berbisa. Orang kata otai masih berdosa, kan? Macam-macam tuan-tuan. Ini siapa punya kerja ni, mam? Puak-puak macam itulah tuan-tuan. Cara nak tipu kita. Ya. Jadi tuan-tuan, saya tak nak panjang kalam. Nabi dilantik sebagai rasul untuk sampaikan Islam. Sekarang Nabi dah wafat tuan-tuan. Walaupun Nabi dah wafat, tapi risalah Nabi tak wafat. Kerja Nabi masih berterusan sampai kiamat. Siapa nak jumpa tuan-tuan? Baik, yang datang masjid dengar ceramah siapa tuan-tuan? Ni malam ni saya ni ceramah ni kat masjid tuan-tuan. Siapa datang ni? Semua orang masjid, orang yang suka dengar ceramah. Tapi yang kita nak kena fikir tu yang keluar kat luar masjid tu, yang kat luar. Siapa nak pergi jumpa tuan-tuan? Yang lepak dekat pantai Kelebang kita kan? Ya. Yang duduk sembang-sembang kat warung, ya. Yang duduk warung kan main dam tuan-tuan. Saya lalu ceramah kan nampak kat warung main warung ada dam, ada kan dam. Kejap-kejap haji, pergi haji ni tak mau. Duduk tuan-tuan kan. Zuhur langgar, Asar langgar, Isyak langgar, Maghrib langgar tuan-tuan. Ya, banyaknya warga Mas, sian tuan-tuan. Tak berlaku di sini, berlaku di Perancis. Ya. Siapa nak pergi jumpa tuan-tuan tu yang kat luar masjid, siapa nak pergi jumpa? Setahu saya kan kita di Jaim tuan-tuan, kerja ni di tempat kita di Melaka ni, setiap masjid ada guru guru takmir mengajar tuan-tuan. Betul tak? Sekurang-kurang satu orang guru. Sini berapa imam mengajar masjid guru ni? Ada berapa guru takmir? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 orang. Ramai tuan-tuan. Ada guru takmir mengajar. Tapi yang datang siapa tuan-tuan? Yang datang orang yang suka datang kuliah. Tapi yang kita risau tu yang kat luar tu, siapa nak pergi jumpa? Mereka siapa tuan-tuan? Mereka umat Rasulullah. Itu pasal sifat Nabi yang keempat, tabligh. Apa tabligh tuan-tuan? Bukan jemaah tabligh. Kerja ni siapa nak kena buat? Semua orang. Kita umat baginda Rasulullah. Tuan-tuan, kadang-kadang minta maaf, nak sampaikan macam mana? Kadang kat kampung pun tak mampu. Dalam rumah kita tuan-tuan, yang sebumbung, satu katil tidur, kadang tak semayang, tak tutup aurat anak kita. Kita kisah pun tidak tuan. Kadang tak ada kisah pun. Ya. Saya jumpa Allah kesian mam, satu orang perempuan kan, makcik tu, tudung dia labur jejak lantai mam. Labur tudung, tapi bawa anak perempuan, anak dia tak pakai tudung tuan-tuan, rambut dia dye merah, hijau, biru, coklat. Kesian mak dia tuan-tuan. Kesian tau. Sikit pun tak rasa malu, anak dedahkan aurat. Cumanya saya nak pesan tuan-tuan, ya, banyak salah faham. Ni dengar baik-baik. Pakai tudung tak wajib. Jangan salah faham ni. Pakai tudung tak wajib, yang wajib menutup aurat. Tudung mahal tuan-tuan. Tudung berapa satu sekarang? Yang ada labu batu-batu berkelip-kelip kan. Batu labu sayung, labu kundur, macam-macam labu tuan-tuan. Mahal. Saya nak beli tudung anak bang abang 400 lah, mahal ni 400. Mahal tuan-tuan, mahal. Tak mampu nak beli, bapak dah bencin. Ya, tapi tuan-tuan, pakai tudung tak wajib, tapi wajib menutup aurat. Kalau dah tak mampu nak beli tudung, keluar rumah tuan-tuan, wajib tak tutup aurat? Wajib. Tudung tak ada. Apa yang ada? Yang ada cuma plastik sampah aja. Plastik sampah warna hitam. Tudung kepala dia. Pakai plastik sampah, tapi muka tebuk lah. Jangan tak buat muka. Pasal tak mampu nak beli tudung pun tak, betul tak? Plastik sampah pun tak ada. Yang ada tong sampah, tutup tong sampah, tebuk muka.
Balik mak mentua kan, Assalamualaikum. Mak mentua tengok, siapa malam-malam buta ni? Aku ingat orang nak kutip sampah. Rupa menantu aku rupanya. Menantu aku ni makin belajar makin tak betul budak ni. Dengan siapa dia belajar tu? Tu Ustaz Zamzam tu yang ceramah malam ni. Jangan jual nama saya, tuan-tuan. Saya nak beritahu, pakai tudung tak wajib. Yang wajib menutup aurat. Kan? Dan ada tudung pun sekarang tak ikut patuh syariah. Yang nampak dada tersembuk. Betul tak? Dulu mam, kan dulu orang perempuan kan buat baju kota baru, betul tak? Baju kota baru lapang dada. Kenapa lapang dada? Pasal nak nampakkan lipan bara. Tahu lipan bara tu? Dua yang rantai besar macam rantai basikal tu. Pakai rantai lipan bara. Dia pakai baju kota baru, pakai lipan bara, baju lapang dada, orang tua-tua sesak dada. Banyak yang mati mengejut. Patut mati tahun depan, tahun ni mati. Allahu Akbar. Dahlah panjang Ustaz ni sikit-sikit bila nak habis ni. Itu pasal jangan bagi mikrofon pada saya. Bagi mikrofon susah nak berhenti, tuan-tuan, ya. Jadi saya nak tangguh lama je. Tangguh dulu insya-Allah, tapi tuan-tuan belum tangguh ni. Akhir sekali nak zahirkan sayang kat Rasulullah, cinta Nabi, maka 4 sifat Nabi tolong amalkan. Baik, ulang balik apa nama, tuan-tuan? Siddiq, amanah, fatanah, tabligh. Tolong, tuan-tuan, tolong sampaikan ni. Ajak jiran kita, keluarga kita, rakan-rakan, sahabat, bawa mereka kepada agama Allah. Bawa, tuan-tuan. Nabi sayang, Nabi suka. Apakah benda yang paling Nabi itu suka, tuan-tuan? Mengajak umat dia kepada Allah. Ini kerja Nabi, tuan-tuan. Apa buktinya? Qul hazi sabili ad'u ila Allah ala basirah, kata Allah. Wahai Muhammad, cakaplah kat umat kamu, hazi sabili, ini kerja aku. Apa kerja? Ad'u ila Allah, ajak manusia kepada Allah. Tuan-tuan, balik ni sekarang, azam kat hati insya-Allah, ya. Bermula hari ni aku umat Nabi, aku nak ajak manusia kepada Allah, ajak anak kita kerana Allah, ajak isteri kepada Allah, ajak suami kepada Allah, ajak adik-beradik kita kepada Allah, ajak jiran kepada Allah. Barulah kita layak dikatakan umat Nabi. Kuntum khaira umma ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya. Jadi insya-Allah, tuan-tuan, saya akhirkan ceramah saya pada malam ni. Moga-moga insya-Allah kita bertemu lagi. Saya mohon kemaafan, ya, kalau ada terlanjur percakapan, gurau-gurau, tuan-tuan, ya, maafkan saya. Dan jangan serik, ya, mam, ya. Tuan-tuan serik panggil saya ke ni? Menyesal datang kuliah ceramah, tahu-tahu tak datang boleh kan? Jangan, tuan-tuan, kan. Ada umur jumpa lagi insya-Allah, ya, di masa akan datang. Cumanya, tuan-tuan, saya jelas saja wawarkan, kalau tuan-tuan berminat nak buat program tadi dah, program fiqh daurah mengurus harta pusaka, boleh anjurkan, panggil saya insya-Allah. Program fiqh daurah pusaka, buatlah kat masjid kan, dalam berapa, tapi cuma kita sekarang PKP kan, tak boleh buatlah, tuan-tuan, ya. Besok akan datang sok, boleh insya-Allah, kalau ada selesai sok boleh buat, ya. Ataupun sesekali panggil saya buat kuliah ceramah, kuliah pengurusan harta pusaka, boleh insya-Allah, tuan-tuan, ya. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi. Moga-moga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita bersama insya-Allah, ya. Dan saya mohon kemaafan lagi sekali, tuan-tuan. Moga-moga panjang umur, jumpa lagi insya-Allah, ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana nak doa? Doa sikit je. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Tuhan kami, Kau Tuhan yang Maha Pengasih, Pemurah, Penyayang, Pengampun. Kau yang pencipta alam ini, menghidupkan manusia, mematikan manusia, memberi rezeki kepada manusia, ya Allah. Ya Tuhan kami, pada malam ini kami beramai-ramai berdoa kepada-Mu, ya Allah. Mudah-mudahan pandanglah kami dengan penuh rahmat-Mu, pandanglah kami dengan penuh rasa kasih sayang-Mu, ya Allah. Ya Tuhan kami, ampunkan kami, ya Allah. Ampunkan di atas segala dosa yang pernah kami lakukan, ya Allah. Kami akur, kami telah banyak menzalimi diri kami sendiri, ya Allah. Ampunkan kami, ya Allah.
kami umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Nabi kami telah lama meninggalkan kami ya Allah. Ya Tuhan kami, berikan kami kekuatan untuk kami menghidupkan sunnah Nabi-Mu dalam kehidupan kami ya Allah. Ya Tuhan kami, bangkitkan kami bersama dengan Nabi kami ya Allah. Berikanlah kami kekuatan untuk kami mengamalkan sunnah Rasulullah dalam kehidupan kami ya Allah. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang sentiasa bersyukur di atas nikmat yang telah Kau berikan kepada kami ya Allah. Jangan Kau jadikan kami orang-orang yang akan kufur pada nikmat-Mu ya Allah. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang berbahagia dalam dunia yang sementara ini, terlebih-lebih lagi bahagia di alam akhirat yang kekal abadi ya Allah. Ya Tuhan kami, terimalah segala amalan yang telah kami kerjakan, sama ada yang fardu ataupun yang sunat. Ya Tuhan kami, istiqamahkan kami untuk kami sentiasa taat pada perintah-Mu ya Allah. Ya Tuhan kami, jadikan kami orang-orang yang taat, jadikan kami orang yang beriman, jadikan kami orang yang soleh, jadikan kami orang-orang yang soleha. Ya Tuhan kami, ampunkan kami ya Allah. Permintaan yang sama juga kami khususkan pada malam ini ya Allah. Ampunkan dosa ibu dan ayah kami, sama ada mereka yang masih hidup ataupun mereka yang telah meninggal dunia ya Allah. Untuk ibu dan ayah kami yang masih hidup ya Allah, kasihkan mereka seperti mana mereka telah kasihkan kami semasa kami kecil-kecil lagi ya Allah. Ya Tuhan kami, untuk ibu dan ayah kami yang telah meninggal dunia, tempatkan roh mereka bersama orang-orang yang beriman, bersama roh para syuhada, siddiqin dan solehin. Lapangkan kubur mereka ya Allah. Jadikan kubur mereka seperti di taman-taman syurga. Ya Tuhan kami, ampunkan juga dosa anak-anak kami ya Allah. Jadikan anak kami anak yang taat, anak yang soleh, beriman, bertakwa. Ampunkan dosa adik-beradik kami, ampunkan dosa saudara mara kami, jiran-jiran kami, sahabat-sahabat kami, guru-guru kami ya Allah. Orang-orang Islam yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia ya Allah. Khususnya ya Allah, ampunkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikan keampunan pada umat Nabi Muhammad, berikan kerahmatan pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Berikan kemenangan kepada umat Islam di mana saja mereka berada ya Allah. Ya Tuhan kami, berikan bantuan pada umat Islam ya Allah. Ya Tuhan kami, turunkan rahmat berkat di negeri kami ya Allah. Turunkan rahmat berkat di negara kami ya Allah. Di ketika ini ya Allah, kami dilanda ujian daripada-Mu ya Allah. Angkatlah musibah yang melanda dekat tempat kami ini ya Allah. Peliharalah kami semua ya Allah. Amankan negeri kami, amankan negara kami ya Allah. Elakkan perpecahan di antara kami ya Allah. Satukan orang Islam di negeri kami, di negara kami ya Allah. Ya Tuhan kami, terimalah doa kami pada malam ini ya Allah. Kami tidak pandai berdoa ya Allah. Kami berdoa dalam bahasa kami. Apa yang baik itu ialah yang kami pohonkan, apa yang tak baik itulah yang kami minta jauhkan daripada-Mu ya Allah. Apa yang Nabi kami pernah mendoakan kami umat di akhir zaman, bagi segala kebaikan untuk kami ya Allah, itulah yang kami minta daripada-Mu ya Allah. Dan apa yang Nabi kami pernah mendoakan untuk kami umat di akhir zaman, daripada segala keburukan, dijauhkan untuk kami kemudaratan, itulah yang kami minta jauhkan daripada-Mu ya Allah. Kabulkan doa kami ya Allah. Kabulkan harapan kami, cita-cita kami, hajat kami pada malam ini ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah